Mana lagi best ya? Kat bandar atau kampung? Bandar banyak hiburan, seronok. Tapi kat kampung mendamaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai guys, apa khabar? Harap you all sihat-sihat, tenang dan ceria sentiasa. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam video kali ini untuk topik geografi tingkatan 1 yang bertajuk Pertempatan di Malaysia. Cikgu harap you all dapat menonton video ini sehingga habis agar dapat memahami topik ini dengan baik. Kepada yang masih belum subscribe, mohon subscribe channel ini sebagai tanda sokongan dan cikgu akan teruskan dalam membuat video-video seterusnya, insya-Allah. Okey, kita teruskan tajuk kita hari ini iaitu pertempatan di Malaysia. Untuk pengenalan, apakah yang dimaksudkan dengan pertempatan? Pertempatan tu sebenarnya adalah tempat tinggal ataupun kediaman manusia. Senang kan? Ringkas. Kalau ada ujian tanya apakah yang didefinisikan sebagai pertempatan, you all jawab je, tempat tinggal manusia. Terus dapat markah. Okey, hari ini kita akan belajar. Yang pertama adalah jenis pertempatan. Seterusnya pola pertempatan, fungsi pertempatan bandar dan akhir sekali adalah fungsi pertempatan luar bandar. Okey, untuk yang pertama kita akan fokus kepada jenis pertempatan dululah. Okey. Umumnya pertempatan di Malaysia terbahagi kepada dua, iaitu pertempatan bandar dan pertempatan luar bandar. Atau kita panggil kampung lah, kampung kan biasanya. Pada pertempatan bandar terlebih dahulu. Okey. Pertempatan bandar dan pertempatan luar bandar berbeza mengikut beberapa kriteria. Sorry. Okey, yang pertama adalah pertempatan bandar mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Biasanya di bandar mempunyai kepadatan penduduk tinggi. Seterusnya adalah jumlah penduduk di bandar biasanya melebihi 10,000 dan di bandar mempunyai kemudahan asas yang lengkap, yang sempurna. Okey, seterusnya adalah kediaman di bandar lebih moden, futuristik kan. Dan seterusnya adalah di bandar antara sektor kegiatan ekonominya adalah perindustrian, perniagaan, pembinaan, pentadbiran dan perkhidmatan. Itu adalah kriteria untuk pertempatan bandar. Okey. Seterusnya kita akan tengok pertempatan luar bandar pula. Okey, ini adalah pertempatan luar bandar ataupun kita panggil kampung lah biasa kan. Pertempatan luar bandar mempunyai kepadatan penduduk yang rendah, yang sedikit. Okey, di mana jumlah penduduknya adalah kurang daripada 10,000. Biasanya di kampung mempunyai kemudahan asas yang minimum je lah kan. Yang biasa-biasa je kan. Seterusnya kediaman, corak kediaman di luar bandar agak tradisional. Dan tumpuan sektor ekonomi di luar bandar adalah pertanian, contohnya tanaman padi, tanaman kelapa sawit, getah. Ada lagi aktiviti perikanan yang dia banyak, perikanan laut dalam ke, perikanan pinggir pantai ke, perikanan aquakultur ke, iaitu penternakan ikan dalam kolam. Okey, seterusnya adalah penternakan ayam ke, kambing ke, lembu, kerbau. Dan di kampung juga, di luar bandar terdapat industri desa, contohnya membuat keropok leko di Terengganu, membuat kraft tangan dan lain-lain lagi lah. Okey, itu adalah sedikit antara
pertempatan bandar dan pertempatan luar bandar. Akan teruskan dengan pola pertempatan. Apakah yang dimaksudkan dengan pola pertempatan? Pola pertempatan adalah susunan ataupun corak sesuatu kediaman, di atas muka bumi ini. Itu adalah pola pertempatan. Umumnya terdapat 4 pola pertempatan, iaitu berpusat, berkelompok, berjajar dan akhir sekali adalah berselerak. Kita lihat berpusat dahulu. Untuk pola pertempatan berpusat, di mana rumah-rumah dibina secara rapat dan padat. Dia bina rapat lah. Seterusnya, pola pertempatan berpusat mempunyai tanda panduan. Tanda panduan ini merujuk kepada simpang 3 ataupun simpang 4. Itu adalah tanda panduan lah. Seterusnya, pertempatan berpusat biasanya mempunyai kemudahan asas, iaitu pusat perniagaan, shopping kompleks lah kan, perkhidmatan, sekolah, hospital, macam-macam lah. Dan ada tempat-tempat rumah ibadah. Itu adalah pola pertempatan berpusat. Biasanya pola pertempatan berpusat ni tertumpu di kawasan pusat-pusat bandar. Biasanya itu adalah pola pertempatan berpusat. Seterusnya kita akan lihat pola pertempatan berkelompok. Untuk pola pertempatan berkelompok, di mana susunan rumahnya akan berkelompok di sesuatu kawasan. Sama ada boleh jadi kawasan itu di tepi jalan, di tepi sungai ataupun di muara sungai. Itu adalah pertempatan berkelompok. Selain itu, pertempatan berkelompok juga tertumpu di kawasan tanah-tanah rancangan, iaitu felda. Itu adalah pertempatan berkelompok. Seterusnya ialah berjajar. Pola pertempatan berjajar dibina dalam bentuk linear ataupun barisan yang selari dengan jalan raya ataupun sungai. Boleh jadi juga jalan kereta api. Kenapa pola pertempatan berjajar? Sebab adanya darjah ketersampaian, senang untuk bergerak. Itu adalah pola pertempatan berjajar. Dan yang seterusnya adalah pola pertempatan berselerak. Di mana pola pertempatan berselerak ni dibina, bangunan ataupun rumah dibina berjauhan antara satu sama lain. Biasanya pola pertempatan berselerak tidak mempunyai jalan ataupun akses. Biasanya dia hanya menggunakan denai. Biasanya pertempatan berselerak tertumpu di kebun-kebun kecil, sawah-sawah padi, kebun kecil kelapa sawit, kebun kecil getah di tempat sawah. Kenapa pertempatan berselerak? Sebab mereka membina rumah di tanah sendiri. Malah nak beli tanah, so mereka akhirnya memutuskan untuk membina rumah di tanah sendiri. Selain itu, mereka juga adalah untuk mengawasi hasil tanaman. Senang. Kan di Malaysia ni bahaya. Silap-silap kena curi tanaman kita kan. Kesian. Janganlah jadi macam tu guys. Itulah tadi pola pertempatan di Malaysia. Sekali lagi, berpusat, berkelompok, berjajar dan berselerak. Baiklah, kita teruskan. Seterusnya adalah kita akan fokus kepada apakah fungsi pertempatan bandar. Fungsi pertempatan bandar. Secara umumnya di bandar mempunyai 3 fungsi pertempatan, iaitu dari segi ekonomi, sosial dan governance ataupun kerajaan. Kita akan lihat faktor fungsi pertempatan ekonomi dulu. Ekonomi merujuk kepada peluang pekerjaan. Yang pertama adalah bandar pelancongan. Bandar yang terkenal dengan
pelbagai aktiviti pelancongan, menawarkan pelbagai peluang pekerjaan dalam sektor perniagaan dan sektor pelancongan. Sebagai contohnya, Port Dickson di Negeri Sembilan, Bandaraya Melaka. Okey, itu adalah bandar pelancongan. Seterusnya adalah bandar pelabuhan. Bandar pelabuhan, bandar yang melibatkan urusan import dan ekspor. Penduduk terlibat dalam sektor perkapalan dan penguatkuasaan maritim. Sebagai contoh, Pasir Gudang di Johor, Pelabuhan Klang di Selangor, Georgetown, Bintulu di Sarawak, dan di Sabah adalah Teluk Sepanggar. Seterusnya adalah fungsi bandar perindustrian. Bandar yang mempunyai pelbagai kegiatan industri. Kebanyakan penduduk bekerja dalam bidang pengeluaran, kejuruteraan dan teknikal. Sebagai contoh, Shah Alam, industri elektrik dan elektronik. Seberang Perai, juga elektrik dan elektronik. Tanjung Malim, automotif, sebab di sana kilang proton kan. Okey. Seterusnya adalah bandar teknologi maklumat. Bandar yang berperanan mengembangkan teknologi maklumat dan telekomunikasi ataupun ICT. Terdapat pelbagai peluang pekerjaan yang melibatkan penggunaan ICT, termasuk pemasaran dan pengatur caraan komputer. Sebagai contoh ialah Cyberjaya, Selangor, di Taman Teknologi Malaysia, Kuala Lumpur. Okey, itu adalah contoh bandar ICT. Seterusnya adalah bandar pelombongan. Bandar pelombongan adalah bandar yang berkembang akibat penerokaan sumber mineral. Ianya menawarkan pelbagai peluang pekerjaan, kegiatan perlombongan dan cari gali. Sebagai contoh, Bintulu, perlombongan gas asli di Sarawak, Kerteh, Terengganu, petroleum yang berfungsi sebagai bandar perlombongan petroleum dan gas asli. Itu adalah fungsi ekonomi. Seterusnya kita lihat pula fungsi sosial. Yang pertama adalah bandar diraja, bandar yang menjadi tempat terletaknya istana, iaitu kediaman rasmi bagi sultan ataupun raja. Wujud peluang pekerjaan sampingan kepada penduduk setempat disebabkan aktiviti pelancongan. Sebagai contoh, Pekan, Pahang, Kuala Kangsar, Perak dan Arau, Perlis. Seterusnya adalah bandar pendidikan. Terdapat institusi pendidikan tinggi yang menawarkan peluang pendidikan. Wujud peluang pekerjaan sebagai pensyarah atau kaki tangan institusi pendidikan tinggi. Sebagai contoh, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI di Tanjung Malim, ataupun di Penang kita ada USM, di Selangor, di Bangi kita ada UKM, di Serdang ada UPM, ataupun Shah Alam kita ada UiTM dan sebagainya lah. Ada banyak lagi seterusnya adalah bandar satelit. Bandar satelit adalah bandar yang dibuka untuk menampung lebihan penduduk di bandar utama. Itu adalah bandar satelit. Contohnya kalau di KL, Kuala Lumpur adalah pusat bandar. Antara bandar satelitnya adalah Shah Alam, Petaling Jaya, Kepung, macam-macam lagi lah. Itu adalah bandar satelit untuk menampung lebihan penduduk di bandar-bandar utama. Seterusnya adalah fungsi kerajaan ataupun governance. Yang pertama adalah bandar sempadan. Berfungsi sebagai pintu keluar masuk negara. Kegiatan pelancongan dan perdagangan yang rancak, sebagai contoh Rantau Panjang di Kelantan ataupun di Perlis, Padang Besar, kan? Mereka tak panggil Padang Besar, Padang Besar. Lebih kurang. Okey, seterusnya adalah bandar pentadbiran, iaitu berfungsi sebagai ibu negeri, ibu negara ataupun pusat pentadbiran. Menawarkan pelbagai bentuk perkhidmatan kepada penduduk. Sebagai contoh, Putrajaya sebagai pusat pentadbiran kerajaan persekutuan. Okey,
Dan yang terakhir adalah bandar pertahanan. Menempatkan pangkalan tentera yang menjadikan bandar ini berkembang sebagai kawasan pertempatan yang lebih besar. Sebagai contoh di Lumut Perak, di sana adalah pangkalan TLDM dan Podikson di Negeri Sembilan. Fungsi pertempatan luar bandar. Okey, yang pertama adalah ekonomi. Terdapat pelbagai kegiatan ekonomi iaitu pertanian, penternakan, perlombogan dan industri desa yang menawarkan peluang pekerjaan kepada penduduk kampung. Pertanian di kawasan luar bandar merangkumi penanaman padi, getah, kelapa sawit dan sayur-sayuran. Penternakan lembu, kambing serta peternakan ikan air tawar. Industri desa membolehkan penduduk menghasilkan produk seperti kraftangan dan makanan. Seterusnya adalah fungsi sosial. Pertempatan luar bandar turut mempunyai kemudahan sosial seperti rumah ibadat, klinik kesihatan, perkhidmatan pos, bekalan air dan elektrik. Seterusnya adalah fungsi governance ataupun kerajaan. Perkhidmatan pengurusan pentadbiran terdapat di luar bandar. Penduduk dapat menyelesaikan urusan mereka melalui pejabat penghulu, ketua kampung, tok batin, tuai rumah ataupun penggawa. Ia menjadi wakil kepada kerajaan dan menjalankan peranan serta tanggungjawabnya terhadap masyarakat setempat. Alhamdulillah, cikgu rasa itu sahaja yang cikgu ingin sampaikan. Cikgu harap you all faham dan boleh terima apa yang cikgu sampaikan lah, ya, insyaAllah. Kepada yang masih belum subscribe, mohon subscribe channel cikgu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada video akan datang. Segala komen dan cadangan amat cikgu lalukan dan boleh tulis di ruang komen di bawah. Kepada pelajar yang dikasihi, you all boleh membuat latihan pengukuhan. Cikgu ada sertakan link di ruang description di bawah. Okay guys, kita jumpa lagi. Bye-bye.